Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa afdalus salat wa atamut taslim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini dengan wajah-wajah yang ceria, insya-Allah, dan nak menyambut puasa Ramadan, dan nak menyambut bulan yang penuh dengan keberkatan yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu. Tak tahulah tunggu-tunggu ke rasa risau kan. Risau ni nak puasa berapa hari lagi, peti ais kosong lagi kan. Ni hari ni patut beli barang ni kan, nak puasa dah sebab tak sempat dah Sabtu Ahad depan kan. Tinggal berapa hari je lagi, mungkin dalam hari Khamis gitu kan, insyaAllah kan. Kalau ikut kalender dalam sekitar hari Khamis kan, kita puasa insyaAllah. Maknanya Rabu malam dah mula solat tarawih kan. Maknanya weekend ni lah last kan, Sabtu Ahad ni. Ni mungkin shopping mall tengah penuh lah ni kot kan, orang beli barang. Yang kita nak bincang hari ni bila sebut diambang Ramadan kan. Maknanya diambang ni bukan nasi ambang kan. Nasi ambang sedap juga kan. Tapi diambang Ramadan maknanya kita sampai kepada satu masa ketika tarikh kan, keadaan di mana kita mendekati satu bulan. Yang bulan ni bila sebut Ramadan, mungkin ada orang nama Ramadan kan. Kat Malaysia ni ada orang nama Ramadan, anak kita ke, suami kita ke, pak saudara ke, anak saudara ke, sepupu sepapat, ada nama tu. Dan orang Arab tak ada nama Ramadan. Tu pasal apa kita jadi ada kan. Mungkin kita ni suka letak nama orang ikut bila dia lahir kan. Lahir bulan Ramadan, nama Ramadan. Lahir bulan Syawal, nama Syawal. Sebaik tak ada nama Zulkaidah kan. Zulkaidah, Zulhijjah kan. Tapi kita kata nama-nama ni tak ada masalah lah nak letak nama. Cuma Ramadan ni sebenarnya dari segi bahasa maknanya dia panas. Sebab asalnya bulan puasa, bulan Ramadan ni bulan yang kita puasa dalam keadaan panas terik, panas yang amat. Itu cuaca di kota Mekah sana lah. Dia kalau panas, siapa biasa pergi sana, kalau panas kat sana tu dia bukan macam panas kat Malaysia. Panas kat Malaysia ni kan kita panas dan lembap sepanjang tahun. Maknanya kita kata kita panas lah sepanjang tahun. Kat sana ada juga sejuk. Kat sana time sejuk dia sejuk betul, time panas dia panas betul. Sebab satu dia tak ada awan. Kalau pergi sana, kalau perasan tengok langit lah, dia tak berapa nak ada awan macam kita. Bila tak ada awan menyebabkan dia sangat panas. Dan panas kat sana tu sampai 40 darjah lebih. Kita tak pernah rasa 40 darjah lebih. Kat Malaysia demam 39 pun kita dah demam. Maknanya 40 darjah lebih ni, lebih 40 darjah ni kalau kat sana. Sebab tu kalau Saudi misalnya, dia memang wajib ada aircon dalam bangunan. Kalau musim panas tak boleh tahan kalau tak ada aircon. Tapi kat luar memang tetap panas. Jadi suasana panas macam ni lah orang puasa. Maknanya sangat-sangat mencabar. Cuma kelebihan kat negara 4 musim ni, kalau panas dia puasa lama. Tu cabaran lah. Kadang-kadang sampai 20 jam pun ada. Kalau sejuk puasa sekejap, tak sempat lapar. Sebelum saya belajar kat Mesir, adalah 4 musim ni. Cuma kat Mesir 4 musim ni tak terlalu ketara. Maknanya tak sampai ada salji. Sejuk dia tak sampai ada salji. Tapi kalau puasa musim sejuk, memang tak sempat lapar. Baru je sahur rasa kan, tiba-tiba buka puasa dah siang ni tak panas kan, sekejap je. Tapi kita kat Malaysia ni seimbang sepanjang tahun. Tempoh puasa kita lebih kurang 12 jam lebih atau kurang sikit-sikit. Baik, bila kita cerita tentang puasa Ramadan, ya anak-anak ni seronok ke risau nak buka peti ais kan. Siang-siang hari tak boleh makan, tak boleh minum kan? Yang kecil-kecil ni kadang mula tanya kan, mak tak boleh ke nak minum sikit je kan. Sikit je, seteguk je kan. Mula rasa tak tahan gitu. Akhirnya mak pun tak apalah kalau yang kecil-kecil kan, minum boleh lah tapi makan tak boleh. Dia sebenarnya kalau ikut syarat sah dia memang tak sah. Tapi untuk anak-anak kecil ni kita latih kan, tak ada masalah. Tapi ada juga kadang 5 tahun dah boleh puasa penuh. Itu kekuatan masing-masing lah. Baik, bila kita cerita mengenai dengan puasa Ramadan, persiapan dia tinggal beberapa hari ni kita kena ada persiapan. Jadi puasa Ramadan ni bukan tiba-tiba puasa. Ada lagi orang dia terkejut, dia tiba puasa, lepas tu lupa hari pertama makan nasi 5 pinggan. Tiba-tiba orang kata puasa.
Kita pun, ya ke puasa? Alamak, dah kenyang dah. 5 pinggan tu sambil buka puasa memang kenyang dah. Tapi batal dah puasa? Tak. Itu hebatnya Islam. Jadi memang dalam Islam ni, kalau ada ibadah yang kita buat atau kita tak dapat nak laksanakan satu kewajipan disebabkan terpaksa atau terlupa ataupun memang akal kita hilang masa tu, semua tak dikira. Disebut rufi'al qalam, maknanya diangkat pertanggungjawaban. Sebab itulah kita tahu satu nikmat yang perlu kita rasakan, puasa di Malaysia, kita tak ada cabaran dan ancaman. Ancaman yang menyebabkan kalau kita puasa misalnya kita diseksa. Tak ada. Tak ada orang nak seksa kita pun kalau kita puasa. Tak ada orang nak paksa kita untuk buka puasa pun. Kita hanya perlu lawan nafsu kita je. Sedangkan ada di sebahagian negara Islam, contohnya di Xinjiang, yang dekat China sana kan, di negara China, ada satu kelompok umat Islam kan yang duduk di Xinjiang tu, dia orang ni dipaksa untuk tak puasa. Jadi anak-anak sekolah kan, anak-anak sekolah yang Islam itu dipaksa makan siang hari kat sekolah. Yang bukan Islam dia tak suruh makan. Yang Islam dia siap bagi makanan, suruh makan. Maknanya memang tak mau bagi puasa. Kemudian yang buka kedai makan, siapa ada buka kedai-kedai makan dekat bandar tu, tak boleh tutup. Haram ditutup. Polis akan sentiasa round, pusing-pusing keliling bandar tu untuk pastikan semua kedai makan yang dibuka oleh orang Islam wajib buka siang hari bulan puasa. Macam tu sekali. Lepas tu dah bukan setakat pastikan buka, dia masuk kedai pula. Polis tu masuk kedai, dia ambil cedok makanan yang dijual tu, dipaksa suap ke mulut orang yang jual makanan tu, yang dia tahu orang tu Islam, saja nak bagi tak puasa. Macam tu sekali kita tengok macam mana sebenarnya umat Islam ni untuk ibadah saja kadang-kadang dihalang gitu kan. Menghalang tu sampai macam tu. Padahal kita dalam Islam selalu diajarkan untuk bertolak ansur, bertasamuh, sentiasa membiarkan orang bukan Islam ibadah. Kita tak pernah halang pun kan. Misal kata kalau kat Malaysia ni, kat Batu Cave kan, memang kadang sampai jalan jam dan sebagainya, kita tak boleh marah. Islam tak ajar kita macam tu kan. Islam ajar kita biarkan mereka dengan kepercayaan mereka. Kita kena benarkan mereka ibadah dengan kepercayaan mereka. Tapi membenarkan bukan bermakna kita menyokong, bukan bermakna kita setuju. Tak. Kita tak setuju, tapi kita tak boleh halang. Sebab soal kepercayaan ni benda dalam hati, tak boleh paksa. Kita kan kalau nak suruh orang paksa percaya kita kan, contoh kita cakap, awak kena percaya juga, percayalah. Kalau tak percaya saya tembak contoh kan. Akhirnya dia kata okey percaya. Dia boleh dipaksa percaya hanya pada fizikal, hakikatnya hati tak boleh paksa. Kalau dia hati dia tak percaya juga. Nak paksa macam mana pun. Jadi dalam Islam ni hebatnya juga Islam ni, maknanya kalau ibadah itu kita dipaksa, kita dihalang, maknanya bukan atas kerelaan, dia tak dikira. Jadi kalau misal kata dalam kes tadi kan di Xinjiang, mereka dipaksa makan, disuapkan makanan dalam mulut tu, nak suruh tak puasa dia tetap sah. Tu maknanya tak ada siapa boleh batalkan puasa kita, melainkan kita sendiri yang batalkan puasa kita. Ini yang buat orang bukan Islam stres juga. Habis macam mana nak buat orang Islam tak buat ibadah? Sebab tu akhirnya mereka datangkan hiburan yang buat kita sendiri dengan rela hati tak ibadah. Kita sendiri dengan suka hatinya sibuk main game kan. Anak-anak muda sibuk main game sampai tak solat. Orang panggil ajak solat jemaah, tunggu mak bagi game over dulu. Nak game over lagi 2 jam setengah kan. Zuhur pun dah lambat kan. Maknanya kita kata sampai kita melambat-lambatkan ibadah dengan rela hati. Yang itu memang kita dapatlah dia punya kesan dia. Kalau benda tu ibadah wajib sampai tertinggal, misal kata main game sampai terlepas solat maghrib. Maghrib kan sekejap. Atau main game sampai pukul 3 pagi. Lepas tu tidur, subuh tak bangun. Ada orang pernah tanya ni, student saya dulu, lama lah student kat UiTM dulu. Dia tanya gini, Ustazah, saya kan tiap-tiap hari bangun pagi pukul 10. Subuh memang tak terjaga. Kalau tak terjaga tak berdosa kan Ustazah? Tak berdosa kan, sebab bukan sengaja tinggal kan, kita tertidur tu termasuk dimaafkan kalau tak buat satu ibadah sebab tertidur. Baik, tapi sekarang ni isu tiap-tiap hari bangun pukul 10 pagi. Dosa dah. Ni jawapan dia. Kita ada 3 jenis amal perbuatan manusia, af'alul ibad kita panggil. Dia ada perbuatan yang namanya sengaja. Yang ini kalau sengaja betul-betul, misalnya solat subuh tadi kan sengaja tinggal, memang confirm dosa.
Yang kedua, betul-betul tak sengaja. Yang tadi tak terbangun solat, ya. Yang itu tak berdosa. Tapi ada yang ketiga, namanya separuh sengaja. Separuh sengaja. Dia memang tak sengaja, tapi cuba tengok tidur pukul berapa. Kalau dah tidur 4 pagi contohnya, macam mana nak bangun pukul 6? Kan? Kalau tidur 4 pagi memang pukul 10 lah bangun, baru cukup 6 jam tidur. Kan? Dia memang waktu tidur tu memustahilkan untuk kita bangun. Nak bangun subuh tu mustahil. Macam kita contohlah, ni up lebih sikit, bukan contoh solat subuh je. Nak qiyamul lail contohnya. Nak qiyamul lail, solat malam, tahajud ni, kita nak bangun, contohnya kita plan nak bangun pukul 4 pagi nak solat ni. Nak bangun pukul 4 pagi, tapi tidur pukul 12 malam. Mudah tak nak bangun 4 pagi? Kalau tidur pukul 12, pukul 4 tu bangun 4 jam lah. 4 jam tidur. Berat kan badan nak bangun kan? Dia masih penat kan? Belum cukup tidur 4 jam. Memang tak bangun lah. Susah. Lepas tu kita duk mengadu lah pada Allah. Ya Allah, nampalah aku susah sangat nak bangun tahajud. Ya Allah, aku dah umur hidup dalam dunia ni berpuluh-puluh tahun dah. Dekat 100 tahun dah. Tapi tak boleh nak bangun juga. Ya Allah, susahnya. Kenapa susah sangat? Padahal kita sendiri punca dia. Sebab kita tidur lewat. Okay? Jadi maknanya sepatutnya kita tidur lebih awal. Yang Nabi SAW ajarkan sebenarnya kalau tak ada apa-apa, terbaik tidur lepas isyak. Jangan tidur lepas maghrib juga, tak boleh. Tidur ni awal sangat tak boleh, lewat sangat tak boleh. Jam terbaik lepas isyak. Sebab badan kita ni, dia Allah dah cipta dah. Allah cipta وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Itu sistem tubuh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak pernah berubah. Apa dia dalam ayat tu cerita? Dalam ayat tu cerita Allah jadikan, Allah kata kami jadikan malam untuk berehat dan kami jadikan siang untuk bekerja. Jadi tak ada istilah Gen Y, Gen Z, Gen Alpha memang tak tidur malam. Pernah dengar cerita yang anak-anak Gen Y banyak ni, Gen Alpha banyak ni. Kadang bila kata tidur lah, kita kata generasi kami ni memang jenis tak tidur malam. Itu kata siapa? Allah bagi tahu manusia dicipta memang malam untuk rehat. Bila kata malam untuk rehat, maksudnya bila pencipta kita bagi tahu, dia Allah pencipta kita kan? Pencipta kita bagi tahu macam tu, maksudnya dia telah ciptakan sistem badan kita ni akan shutdown bila malam. Malam dia akan berhenti. Jadi bukan sekadar mata kita pejam, sel-sel badan kita, dalam badan kita ni banyak kilang. Ada banyak kilang dalam badan kita. Antaranya yang kita tahu kilang perut, buah pinggang, tu kilang makanan. Lepas tu ada lagi kilang otak. Otak pun dia kilang juga, nak berfungsi, nak hantar maklumat-maklumat ni macam kita sekarang contoh. Ini baru duduk okey lagi. Nanti lama sikit mula lenguh kan. Lenguh tu macam mana otak kita boleh tahu kita lenguh? Tu kilang tu. Ada kilang kerja dalam badan kita. Dia bagi rasa dekat sendi-sendi kita, dekat urat saraf kita, dia bagi rasa awak lenguh ni, awak lenguh ni. Dia bagi tahu kat otak. Otak pun kata awak lenguh ni, pusing sikit, konang sikit, alih sikit, lunjur sikit kaki. Dia suruh macam-macam lah nak bagi hilang lenguh. Itu arahan daripada otak kita. Mana kilang? Ada maklumat yang disampaikan. Ada orang dia boleh tak bergerak, tak rasa apa sebab dia terbius. Ini sahabat-sahabat Nabi kalau menuntut ilmu dalam kelas memang boleh tak bergerak. Dia terbius, maknanya maklumat lenguh tak disampaikan ke otak sebab otak dia fokus sangat kepada ilmu. Itu boleh berlaku. Itu yang anak-anak boleh main game sampai tak makan. Dia lupa. Padahal kilang makanan dia jalan. Tapi otak dia tak dihantar maklumat sebab dia terlampau fokus kepada game. Maklumat perut lapar ni dia tak sampai ke otak. Dia ada apa kita panggil chemical dalam badan kita, bahan kimia yang memang bukan bahan kimia, bukan benda mesti benda luar. Allah cipta dah dalam badan kita. Dia memang untuk sampaikan maklumat ke otak. Jadi kadang-kadang chemical dia terosak dengan makanan, dengan sistem hidup kita yang tak seimbang, dengan ada macam-macam benda lah yang menyebabkan sistem tu boleh rosak. Otak kita tak dapat maklumat. Lapar dia tak rasa, ngantuk dia tak rasa, pasal dia duk fikir fokus benda lain. Itu kilang-kilang yang bekerja dalam badan kita, termasuk kilang kulit kita ni. Kulit kita ni yang boleh bertukar kan. Mungkin tak nampak bertukar macam kulit ular. Hari ni hijau, besok coklat. Kalau ular dia tukar, dia cabut kulit macam tu kan. Biasa jumpa ni kat kampung ni banyak kot. Masuk rumah biasa, ular masuk rumah. Ada kan? Atau mungkin kadang-kadang kulit dia tertinggal dalam rumah. Dia tukar kulit dalam rumah kita. Dia tinggal kulit dia.
Ni kat kampung biasa, saya pun orang kampung juga, Kelih. Biasa juga ular masuk. Ni memang tepi bendang. Sawah bendang memang ular besar-besar. Kadang nampak duk atas ni, atas langsir. Tingkap tu ada langsir, dia melengkar atas tu. Sampai pintu bilik pun nak kena tutup rapat bawah. Dia masuk ke bawah tu. Kalau masuk ular daun, okey lah. Masuk ular sawah tu, saya masa kecil-kecil main kat bendang, sawah bendang kan. Main tu, main tangkap-tangkap ikan, tangkap udang. Pernah tertangkap ular pakai sauk kan. Seronok ni cerita kanak-kanak. Kanak-kanak dulu banyak aktiviti. Zaman sekarang duduk depan skrin je kan, mengadap dalam itu tak best. Pergi sawah padi, kita pakai sauk tangkap. Berat ni angkat. Ingat ke ikan besar, angkat-angkat bergulung dalam tu ular. Cabut lari, kita tinggal tu, cabut lari, kena kejar dengan ular tu, ular air. Masa tu sawah tengah berair. Dia kejar kita lari, seronok. Cerita kanak-kanak tak pernah rasa. Pernah rasa duduk kampung patut dapatlah peluang tu, panjat pokok, makan buah atas pokok. Tu seronok. Buah kedondong ni sekarang orang duk jual tu, bila tengok buah kedondong teringat dulu panjat pokok, makan kedondong atas pokok kan. Makan buah ciku atas pokok kan. Makan memang atas pokok tu lah, jadi macam monyet kejap kan. Tak bawa pisau, tak bawa apa, ambil terus makan kan. Bersih sebab pokok-pokok kat kampung tak ada racun kan. Boleh terus makan, tak payah bawa pisau. Gigi ni masih kuat kan, masih terus gigit terus kan. Tu apa kita kata kenal lah sikit dengan alam ni kan, haiwan-haiwan. Kadang pernah juga jumpa jala orang buang kat sawah kan, jala rosak lah. Kita pun konon-konon nak tebal jala lah kan. Tebal lah jala rosak tu, dapat juga ikan haruang seekor kan. Nak naik atas, tiba-tiba ikan haruang terlepas, terjun masuk dalam sawah, nak tangkap balik. Dapat seekor ikan besar lengan, bawa balik masuk dalam peti ais, kesian pula nak makan. Macam-macam cerita lah kan. Pernah juga tangkap ikan sepat, ikan puyuh tu, ikan bendang lah, ikan sawah kan. Lepas tu bawa balik, letak dalam tin Milo kan. Lepas tu tak berapa lama ikan tu buat mati. Dah dia buat mati, kita goreng lah. Tengah goreng melompat ikan tu. Kita pun kata lah, siapa suruh buat mati. Jadi itu kita kata pengalaman-pengalaman kan. Seronok ni anak-anak duduk kat kampung ni. Ke Kundang ni kawasan agak kampung kan, banding bandar tu. Patutnya kita ambil peluang. Dan ibu-ibu pun elok lepaskan dia main atas tanah, itu lebih sihat daripada main depan komputer. Kadang kita lega bila duduk dalam bilik kan, tapi itu penyakit jangka panjang ada kumpul. Lebih baik atas tanah. Yang anak-anak dulu duduk berenang kat sungai, rupanya berenang sungai ni ubat kepada penyakit autism. Yang zaman sekarang banyak anak-anak autism sebab dia dah tak pijak tanah, dia tak mandi sungai dah. Sampailah ibu bapa sekarang kelang kabut gelisah nak ubat anak autism tu, akhirnya bawa anak-anak tu pergi mandi sungai, antaranya juga naik kuda. Dengan haiwan-haiwan ni pun termasuk ubat dan ubat kesihatan kita. Kita bimbang sebenarnya dengan keadaan sekarang ni yang mengadap komputer lama sangat, mengadap handphone lama sangat. Apa akan jadi pada masa depan? Mata nombor satu kan, rosak dah. Tengok umur berapa. Anak umur 11 tahun tu spek mata dah tepal, power 1000 kan. Dah kira kita tak tahu apa akan jadi pada dalam usia 20-an, 30-an lagi teruk lah Mana itu kita kata dari sudut kesihatan jangka panjang. Baik, jadi nak contohnya kat sini persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ni, maknanya kita kena ada persediaan yang kita nak jadikan segala sesuatu yang kita lakukan dalam tempoh beberapa hari ni adalah persiapan menuju Ramadan. Apa yang kita nak buat untuk siap Ramadan? Dia persiapan ada dua. Ni saya petik dari buku saya, Andai Ini Ramadan Terakhirku. Buku ni saya nukilkan, saya tuliskan. Yang sebenarnya kalau nak cerita, ada sebab ni. Saya menulis beberapa buku dan sebenarnya setiap kali menulis buku akan ada, kita panggil biaksah gitu, punca sebab kenapa nak tulis buku tu. Dan salah satunya sebenarnya pada ketika ni beberapa tahun yang lalu lah buku ni ditulis. Waktu tu ada satu perasaan yang saya rasakan. Kita tahu gini, ulama dan para salafus soleh, orang soleh dulu-dulu, itu kalau nak masuk bulan Ramadan, dia bukan kata tinggal berapa hari. Mula je masuk Rejab, dia dah rasa dah Ramadan nak datang, ada tamu nak datang. Ramadan ni dia rasa macam manusia, dia rasa macam satu tamu istimewa, VVVVIP.
yang ditunggu-tunggu, yang dia sangat siap-siap, bersiap-siap gitu. Sampai tahap ada sahabat dia boleh duduk kan, termenung. Bukan termenung saja, tapi dia duk sebut Ramadan, ya Ramadan. Ini diceritakan sampai tahap isteri dia tengok suami dia duk sebut Ramadan tu, sampai dia jealous. Dia sampai tanya, Ramadan ni makwa mana satu? Ingatkan makwa gitu. Maksudnya gambaran sebut Ramadan tu macam dia tu orang gitu. Macam dia tu orang yang sangat-sangat kita rendui. Baik, bila salafus soleh cerita tentang Ramadan ni, boleh sampai menitiskan air mata, boleh sampai rasa, ya Allah, sampai ke aku dalam bulan Ramadan ni, dan aku nak sangat Ramadan. Kalau boleh biar sepanjang tahun Ramadan. Ini perasaan-perasaan macam ni ada tak dalam hati kita? Kita pernah rasa tak macam tu? Ke kalau yang kita paling seronok nak Ramadan ni sebab Syawal? Pasal apa seronok puasa? Sebab nak raya. Kalau tak puasa tak ada raya kan? Kalau anak-anak selalu kita ajar gitu, tak puasa tak ada raya. Siapa tak puasa tak ada raya. Jadi kena puasa juga. Memang betul, raya adalah salah satu daripada kegembiraan yang Allah bagi kepada orang yang berpuasa. Tapi bukan sebab raya tu kita puasa tak. Kita memang nak puasa. Baik, bila tak datang perasaan ni, dan masa tu saya akuilah memang saya sendiri tak rasa masa tu kan, beberapa tahun yang lalu. Sampai rasa dalam hati, ya Allah, kenapa aku tak rasa benda ni? Kenapa aku tak rasa rindu, cinta, sampai nak sangat Ramadan tu, sampai tak rasa. Kenapa aku tak rasa? Biar sepanjang tahun 365 hari ni semua Ramadan, kenapa tak ada rasa tu? Dan perasaan tu mendatangkan kesedihan dalam hati. Ya Allah, kenapa aku tak ada perasaan tu? Lemahnya iman aku gitu, sampai tak ada perasaan macam tu. Nak masuk bulan puasa macam puasa gitu je, tak ada rasa sampai macam tu. Sampai akhirnya mengambil langkah. Masa tu kita rasakan dan kita tahu bahawa sebenarnya lemahnya perasaan kita itu puncanya sebab lemahnya ilmu kita. Kedangkalan ilmu menyebabkan kita tak datang rasa. Istilahnya pepatah selalu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Samalah, tak kenal Ramadan maka tak cinta. Kita tak tahu apa ada dalam bulan Ramadan, kita tak tahu apa specialnya Ramadan, sebab tu tak datang rasa cinta. Kita tak mungkin mencintai seseorang yang kita tak kenal. Tiba-tiba anak kita duk kata, mak saya jatuh cinta. Tanya, jatuh cinta kat siapa? Tak tahulah mak. Tiba-tiba rasa, adalah kot orang tu dari mana? Entahlah mak. Dia takkan adalah rasa cinta kalau tak kenal. Jadi dia mesti kena kenal. Dan semakin dalam kita mengenali seseorang, semakin banyak kita mengetahui kelebihan dia, maka akan semakin sayang kita pada dia. Sebab itulah istilah cinta dia hanya ada lepas kahwin kalau pada manusia. Kalau sebelum kahwin tak boleh. Kenapa? Sebab sebelum kahwin kita tak kenal betul. Sebelum kahwin ni semua smart. Yang lelaki semua macho, yang perempuan semua ayu. Lepas kahwin baru nampak hantu dia kan. Baru nampak dia punya comot, dia bersepah dia semua baru nampak. Masa itulah kalau kita kenal betul pasangan kita dan kita melihat kelebihan-kelebihan ni, barulah datang rasa sayang. Ni anak-anak masih muda peringatan. Tok Saduk cinta sebelum kahwin tu mengarut. Hakikatnya banyak pun orang yang bercinta 5 tahun, kahwin 5 bulan. Kan? Sebab itu semua palsu. Syaitan memperindahkan. Apalagi sekarang di alam maya ni banyak cinta-cinta alam maya. Sekarang dah tak main dah berkenalan dengan orang Kundang berkawan dengan orang Kuang. Tak main dah. Sebelah-sebelah. Dia dah main orang Kundang berkawan dengan orang Los Angeles. Jauh dah sekarang kan. Itu yang banyak dah perkahwinan-perkahwinan lain bangsa. Dia online. Bahaya online ni main filter kan. Pakai filter. Filter ni muka penuh jerawat jadi gebu. Yang lagi bahaya, perempuan jadi lelaki. Ada dah kes kan. Ada kes di Indonesia. Dia tak tahu suami dia tu perempuan. Suami mana lelaki kan sepatutnya. Dia tak tahu suami dia perempuan. Kenal online lah, kat internet. Kahwin dah 10 bulan. Orang pun heran, macam mana boleh tak tahu? Adalah cerita dia, kita tak mahu cerita detail. Banyak anak-anak pula hari ni kan. Payah pula nak sebut. Tapi memang ada tipu daya dia sampai menyebabkan dia boleh tak tahu. Habis tu, suami isteri takkan tak tahu gitu. Tak, dia ada cara dia buat lah. Sampailah isteri tu tak tahu. Tapi sampai macam mana boleh terbongkar? Sebab mak dia mula syak. Mak perempuan tu mula syak. Kenapa setiap kali balik rumah mak dia ni, suami dia tu pergi bilik air, keluar bilik air, biasa orang lelaki pakai towel kan dekat pinggang. Dia pakai towel sampai dada.
Dan kadang-kadang pakai baju lengkap. Banyak kali jugalah keluar bilik air dah pakai baju lengkap. Jadi peliklah sikit. Tak macam orang lelaki gini kan. Lain sikit cara tu. Jadi akhirnya mak dia syak. Yang bila mak dia syak, kemudian baru dah disiasat-siasat sampailah akhirnya ditangkap polis dah. Rupanya memang scammer. Jadi scammer ni bukan takat duit je, sampai kahwin pun ada scammer. Memang yang di scam duit juga. Habis licin duit perempuan tu. Jadi lelaki tu mengaku sebagai dia perempuan lah. Perempuan mengaku sebagai lelaki satu. Lepas tu mengaku jadi doktor. Jadi kahwin tu atas dasar nak mengubati ayah perempuan tu. Ayah perempuan tu sakit stroke. Jadi bila nak mengubati, lelaki tu selalulah pau duit dia, minta duit untuk beli ubat. Yang perempuan tu pun ikut je. Kononnya taat suami. Dia pun pandai cara juga. Perempuan yang jenis betul bendul istilahnya. Dia bukan taat sangat, ni bukan baik sebenarnya. Dia sebenarnya yang paling baik tu kita ada ilmu dan kita tahu macam mana cara nak taat. Jadi dia bukan semua benda kena taat dah. Kena ada ilmu mana yang perlu taat, mana tidak. Baik, tapi yang ni dia follow je. Dia ikut, dia keluarkan duit sampai habis licin akaun bank dia. Sampai akhirnya lelaki ni rasa dah tak boleh dapat apa-apa dah. Duit dah habis kan. Duit perempuan tu dah habis licin puluh-puluh ribu juga kan. Dan perempuan tu kumpul duit memang untuk ubat ayah dia. Untuk mengubati ayah dia. Akhirnya lelaki ni ditangkap polis. Maknanya dia scam bukan kat perempuan ni je, ada lagi orang lain. Jadi yang isteri dia ni ingatkan suami dia selalu outstation, rupanya suami dia scam orang lain pula. Jadi akhirnya kena tangkap polis dan di polis tu lah akhirnya dicek betul-betul sampai menampakkan fizikal dia memang sebenarnya dia perempuan. Lepas tu dah cerai tu banyak pula orang tuduh macam-macam kat perempuan tu. Dan ada yang kata kahwin sama jantina lah macam mana. Padahal perempuan tak tahu pun tu perempuan. Itu lelaki. Ya, suami dia perempuan, dia tak tahu suami dia perempuan. Ni main online, hati-hati. Dia bukan tak boleh, ada memang pasangan jodoh yang jumpa online tu ada. Yang akhirnya memang betul-betul jadi baik, elok ada. Tapi ada cara dia lah. Jangan dengan cara mentah-mentah. Terutama kalau anak perempuan. Perempuan ni, kenapa Allah ciptakan pada wanita tu ada wali? Dan seorang anak dara tak boleh berkahwin tanpa izin wali. Kenapa? Sedangkan anak bujang boleh kahwin tanpa izin wali. Sebab Allah bagi kemampuan akal tak sama. Jadi wanita ni, orang perempuan ni kalau masih anak dara, dia mudah kena tipu. Hati-hati. Dia mudah kena tipu. Dan dia terlalu lurus itu. Dia masih innocent. Dia masih belum pandai fikir, belum pandai pilih pun macam mana sebenarnya suami yang baik untuk dia. Yang tahunya yang baik tu yang rajin bagi hadiah kan? Yang rajin tanya dah makan ke belum. Padahal yang dah kahwin lama ni tahu tak. Dulu tanya dah makan ke belum, lepas kahwin abuk pun tak ada kan? Tak ada nak tanya dah makan ke belum. Bertuah lah tanya kan? Mana tiba-tiba nak tanya kan? Kecuali mungkin ada masa-masa tertentu dia nak belikan apa-apa baru dia tanya. Tapi kalau saja-saja tanya khabar, apa khabar, teringat ni isteri abang dah makan ke belum, tu baru kahwin mungkin kan, 6 bulan kahwin, lepas 6 tahun tak ada kan? Apalagi lepas anak 6 lagi tak tanya dah kan? Itu cerita-cerita palsu. Kita kata cinta-cinta monyet, cinta palsu yang ada sebelum pada perkahwinan. Setan yang ajar semua ayat ni. Bagi bunga ke main lagi tiap-tiap hari sejambak, tiap hari sekuntum, tiap minggu sejambak kan? Sebelum kahwin. Lepas kahwin, bini beli bunga sendiri pun kena marah kan? Semua rumah dia kata penuh bunga kan? Tu maknanya kita kata itu sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita. Kita kena realiti lah, realistik kan? Doakanlah ni anak-anak yang datang sini, alhamdulillah, maknanya mau duduk dalam majlis ilmu, kita dapat doa para malaikat ni. Mudah-mudahan Allah jaga gitu kan. Kita risau sebenarnya tengok anak-anak generasi ni zaman sekarang yang muda-muda ni, yang perempuan ni, yang lelaki pun sama juga. Dan dengan jenayah-jenayah anak muda sekarang makin dahsyat. Sebab itulah yang dia belajar dari online. Dia belajar dari YouTube, belajar dari TikTok, semua tu. Itu bahaya jenayahnya makin ganas dan kita tak tahu pada masa depan setakat mana kita boleh jaga mereka. Dan sekarang lebih susah lagi kita nak kawal. Dulu kalau anak kita nakal, kita tahu anak nakal dia akan keluar rumah, hilang. Balik rumah kita boleh rotan, kita boleh denda kan, kita boleh cubit dia, kita boleh marah dia. Sekarang anak kita nakal, kita tak tahu. Dia duduk diam je tapi nakal. Main dekat kat game dia, dekat online tu, kita tak tahu dia buat apa kat situ. Kenakalan anak-anak sekarang dah tak nampak. Sebab dia bukan dalam bentuk pergerakan fizikal lagi. Dia dah dalam bentuk pemikiran. Pemikiran tak boleh baca.
otak kan, benda dalam otak. Kita boleh makin kuat doa je, kuatkan doa kan? Dan bantulah, maknanya ada sebenarnya online dia ada dia punya kawalan, ada ibu bapa boleh kawal, cuma kena pandai sikit lah gadget. Ni biasa orang lelaki lah sepatutnya ayah kena kawal Baik, kita sebut Ramadan puasa Ramadan. Sekarang kita nak datangkan perasaan. Jadi buku ni asalnya ditulis atas rasa nak mendatangkan perasaan, rasa cinta kepada Ramadan. Jadi bermulanya perbincangan ni berkaitan dengan kelebihan dan keistimewaan Ramadan. Saya tak cadang untuk diskusi semualah sebab kita masa kita singkat 1 jam kita. InsyaAllah. Baik. Jadi kita maknanya yang diceritakan mengenai keistimewaan apa yang ada dalam bulan Ramadan. Kemudian persiapan. Apa yang kita nak siapkan? Ni tinggal beberapa hari, apa yang kita nak siapkan untuk bulan Ramadan. Kan, dan juga kita dibincangkan juga mengenai dengan macam mana nak membentuk puasa kita yang sempurna. Dan juga sampailah kepada dalam buku ni dia ada form, ada borang. Borang untuk kita isi bulan puasa. Dan sama ada kita melengkapi, menyempurnakan ibadah-ibadah tu ataupun tidak. Saya tak bawa kat meja tapi ada dalam kereta kalau ada yang nak. Lepas ni lah kalau ada yang nak. Ada yang nak tu RM10 je. InsyaAllah nanti saya ambil lepas. Baik. Atau kalau nak sekarang, sebenarnya suami saya ada kat luar. Tapi nak bagi tahu dia ada kat kereta. Kereta pun tak kunci. Ada yang boleh ambilkan. Ada kereta Myvi tepi ni, WUK 1098. Pintu tak kunci. Dekat seat sebelah driver ada beg warna biru. Satu beg. Memang tak kunci kereta. Suami saya kata tak apa ke ni, hilang ke tak ni, orang curi ke tak. Saya kata tak apalah, kalau orang curi sedekah. Sebab buku kan. InsyaAllah doa kot sini aman kan. Kita percaya tu kan. Baik, jadi saya ingat topik yang kita sesuai bincang hari ni tentang persiapan. Sebab ada tinggal lagi beberapa hari persiapan kita menuju Ramadan. Sambil nanti boleh tengok bukunya. Cuma kita mulakan sekarang perbincangan persiapan. Baik, bila bincang persiapan dia ada 2 sudut. Ada rohani, ada jasmani. Baik, kenapa kena ada rohani dan jasmani? Sebab kita manusia ni Allah ciptakan ada jasmani, ada rohani. Kita ni manusia, kalau ada jasad dengan ada roh, baru nama manusia. Siapa tak ada roh, ada jasad, nama apa? Mayat. Tak apa, dengar boleh nak ubah kaki, nak pusing pun ada, tak apa, tak ada masalah. Kita maklum kan, alhamdulillah lah umur-umur macam ni nak datang, alhamdulillah. Baik. Nak duduk atas kursi pun tak apa. Memang tak apa, tak ada masalah. Anak duduk bawah, anak-anak sihat lagi. Elok duduk bawah. Memang kursi ada. Tapi pahala lain lah. Pahala lain. Baik. Bila kita cerita mengenai dengan jasmani rohani, manusia ni dia ada jasad dengan ada roh. Jadi kalau ada jasad tak ada roh, namanya mayat. Kalau ada roh tak ada jasad, nama apa? Hantu. Ada 10 biji saya bawa. 10 tak kat bawah tu siapa ni? Siapa nak? Yang ada boleh 10. Yang ada boleh buka muka surat 46. Kalau tak cukup, boleh beli kat Shopee. Kat Shopee ada. Type je tajuk.
Ya. Oh. Tu bawa sikit je. Kat apa? Boleh beli kat Shopee. Kat Shopee ada. Siapa pandai main Shopee tu. Ataupun kalau banyak, misal ada yang nak buat sedekah ke kan, buat infak nak hadiahkan kat siapa-siapa, kalau kata dalam 10 biji macam tu boleh hantar. Kan? Bagi tahu, nanti mungkin bagi tahu kat dekat AJK, boleh bagi tahu WhatsApp lah. Baik. InsyaAllah kita buka muka surat 46 mengenai dengan persiapan rohani. Ni kadang-kadang bulan-bulan puasa memang ada orang buat hadiah kan, buku-buku ni kita buat bagi-bagi kat kawan-kawan ni. Baik, persiapan rohani. Ni kita kata tadi bila kata mempersiapkan diri menuju Ramadan, dia mesti ada dua persiapan, rohani dan juga jasmani. Sebab memang kita nama manusia bila ada roh dan jasad. Tak ada salah satu kita bukan manusia. Tadi kita kata kalau ada roh tak ada jasad, apa nama? Makhluk apa tu? Hantu. Hantu kan tak ada jasad kan? Dia terbang entah ke mana-mana gitu. Dia ada roh, dia tak ada jasad. Baik, jadi maknanya kita nama manusia bila kita ada dua-dua. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia ada dua-dua, ada roh ada jasad. Tapi sekarang jasad dia dekat sini, roh dia balik rumah. Mungkin tak lena, mata celik tapi tembus. Pandang ustazah tapi tembus sampai ke rumah. Teringat makan tengah hari, nak makan apa, nak masak apa kan. Itu hilang sifat kita sebagai manusia. Bila kita tak berfungsi sebagai manusia, pada ketika masa-masa tertentu, masa tu kita takkan dapat beramal dengan amalan yang sebaik-baiknya. Jadi sebab tu kena ada dua-dua persiapan. Apa pun sebenarnya nak buat persiapan ke ataupun nak selesaikan masalah ke, semua kena ingat roh dengan jasad, dua-dua sekali. Baik. Persiapan yang pertama, mengikhlaskan niat. Ini persiapan rohani. Jadi apa yang kita kena siapkan dalam hati kita, ikhlas. Baik, contoh ikhlas ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kat bawah tu, muka surat 46. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran pahala dan keredaannya, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis ni sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala. Baik, harap pahala ni maksudnya ikhlas kan, maknanya kita bukan harapkan apa-apa. Ada orang puasa sebab nak diet. Diet dapat kurus juga, dapat juga kan. Puasa je hilang, turun berat badan 5 kilo. Masuk je 1 Syawal naik balik 6 kilo. Dan memang dapat juga, diet dapat juga, kurus dapat juga. Tapi itu tak boleh jadi niat asal kita. Maknanya ikhlas ni tak ada apa-apa niat dunia. Bila sebut ikhlas maknanya terlepas kita daripada apa-apa saja niat selain daripada kerana Allah. Jadi niat kerana Allah ni boleh banyak kaedah. Salah satunya sebab nak dapat pahala. Yang contoh dalam hadis ni kan, sebab nak dapat pahala. Boleh. Tapi ada sebagian ulama kata tak cukup ikhlas lagi. Ada juga yang kata beramal sebab nak dapat syurga. Tapi ada juga sebagian ulama kata tak cukup ikhlas lagi. Jadi yang ikhlas betul kenapa? Sebab Allah. Sebab Allah suruh, habis. Nak contoh syurga ke pahala ke tak apa, tu terpulang. Allah nak bagi ke tak bagi ke, Allah nak bagi banyak mana, serah pada Allah. Yang penting kita buat sebab Allah suruh, tu je. Ni macam anak-anak yang taat. Dia bukan kata ikut perintah arahan mak sebab nanti mak kata nak bagi hadiah. Kan? Puasa pasal apa? Pasal mak kata puasa sehari dapat RM1. Kan? 30 hari dapat RM30. Kan? Kalau puasa penuh 30 hari, bonus lagi RM50. Jadi kita pun puasa sebab mak nak bagi hadiah. Dia taat juga, tapi tak cukup taat dan baik sebagaimana anak yang boleh patuh tanpa apa-apa ganjaran. Anak tu boleh cakap dengan mak, mak bagi duit pun saya puasa, mak tak bagi duit pun saya puasa. Tu baru betul-betul taat. Yang baru betul-betul ikhlas. Tapi itu susah tu. Susah, tapi boleh. Jadi maknanya tu kita kata konsep ikhlas. Jadi yang kita nak siapkan hari ni, boleh letak tak dalam niat hati kita ni, puasa kali ni kenapa? Setelah sekian lama kita berpuasa,
Puluhan tahun dah kita puasa dalam hidup kita. Saya percaya maksimum paling banyak puluhan lah. Ke ada yang dah 100 tahun kat sini. Tak nampak lagi muka 100 tahun. Kalau ada maknanya awet muda lah. 100 tahun dia lain sikit kan. Dia punya face dah lain sikit kan. Dia punya ketegakan pun dah lain kan. Jadi maknanya puluhan tahun kita berpuasa. Baik, setelah puluhan tahun kita berpuasa, apakah niat yang ada dalam hati kita setiap kali kita nak puasa? Ada orang dah seronok nak puasa, ada bazar Ramadan. Yang kita paling excited nak tunggu pergi bazar Ramadan. Padahal bazar Ramadan tu apa beza dengan pasar malam? Sama kan? Cuma sebab nama dia bazar Ramadan kita excited. Biarlah anak-anak 5 tahun dia yang excited dengan bazar Ramadan. Anak-anak 50 tahun ni tak payahlah lah. Kan, nak pergi boleh tapi tak payah dah terlalu excited sampai balik bawa penuh kanan kiri. Macam budak 5 tahun yang tak boleh nak kawan perasaan. Kan? Tak boleh nak kawan langsung. Padahal dah berapa puluh tahun dah kita pengalaman kalau beli makanan sebanyak itu memang confirm tak habis. Kan dah berpuluh-puluh tahun dah kita puasa. Kita tahu dah kalau beli penuh tangan kanan kiri memang tak habis pun makan. Tapi kenapa ulang lagi? Dan kalau ulang lagi bermakna kita tak belajar daripada kesilapan yang lepas. Kita tahu pun kalau kita makan sepinggan nasi, kita dah kenyang dah buka puasa. Kita tak larat dah nak pergi murtabak lagi sekeping, tiba-tiba roti john yang sepanjang itu kan. Lagi sebatang full kan, penuh kita nak sorang-sorang. Masa lapar memang nak semua. Tapi perut kita ni ada had dia. Perut kita bukan macam belon. Belon pun ada had. Kan sebesar-besar dia akhirnya meletup. Apa lagi perut manusia. Perut kita ni memang fleksibel, boleh kembang, tapi tak kembang manalah. Kalau nak masuk nasi sepinggan, laksa semangkuk, roti john sebatang, murtabak sekeping, air 3 jenis, itu perut kita meletup. Dan cara dia meletup tu hebatnya tak macam belon. Kalau macam belon memang orang taubat dah. Satu Ramadan taubat tak buat dah. Tapi meletupnya perut kita ni, hebatnya Allah cipta perut kita ni, meletup dia bagi masa, take time. Dia bagi masa kat kita. Tak apa, awak kena belajar dulu daripada kesilapan awak. Belajar dulu, perut kata aku bagi masa. Tapi sampai satu had, kalau kau tak belajar juga baiki, aku nak meletup sungguh lah, dia kata. Kan? Tu yang akhirnya penyakit macam-macam muncul. Dan yang tabib Arab ni dia menyebutkan bahawa perut ini adalah ra'su kullu da'. Dia adalah kepala kepada segala penyakit. Jadi memang kebanyakan penyakit kita datang dari perut. Perut ni tak ada lain lah makan. Apa yang kita makan tu lah yang akan membentuk kita. Siapa kita, sama ada dari segi kesihatan ataupun dari segi keimanan kita. Termasuk. Baik, itu yang pertama, keikhlasan. Jadi boleh tanam tak sekarang ni? Kenapa kita puasa? Kalau dapatlah paling ikhlas, sebab Allah suruh. Habis cerita. Sebab kita sayang, kita cintakan Allah. Allah suruh. Okay, habis. Tapi kalau rasa tak boleh, tak apalah. Kita puasa sebab ini adalah ibadah rukun Islam. Apa yang kita boleh cari lagi? Untuk kita sempurnakan keimanan kita, Islam kita, kita sempurnakanlah puasa bulan Ramadan. Dan mungkin kita kata kita nak dapat ganjaran pahala yang Allah janjikan. Allah kata pahala puasa ni tanpa batasan. Allah kata semua ibadah itu untuk kita. Allah dah set dah pahala-pahala untuk setiap ibadah. Tapi puasa, Allah kata aku yang akan bagi pahala. Maksudnya bila kata Allah yang akan bagi pahala, itu maksudnya banyak sangat. Sampai tak ada nak sebut. Kita nak umpamakan macam ni lah. Kalau golongan B40 kan, B40 marhain kan, golongan biasa. Bila kita cakap saya nak bagi upah sikit kat awak, boleh tak tolong kemas rumah saya weekend ni, saya bagi upah. Agak-agak berapa upah dia bagi? Kita dah boleh bajet upah dia normal kan, mungkin RM50 kan, paling banyak mungkin 100 lah kalau dia murah kan. Tapi kalau orang yang bercakap tu jutawan atau bilioner, mungkin bilioner, dia panggil orang kemas rumah dia, dia kata nanti saya bagi upah awak RM50, dia bagi orang bilioner celah gigi je. RM50 dia jajan dia boleh tebar bila-bila masa je. Bagi dia tu bukan duit. RM50 bagi dia tu macam kita ni 5 sen. 5 sen duit kita tu kalau jatuh tak rasa apa-apa lah. Tak kisah pun bersepah-sepah dalam rumah duit 5 sen, duit sekupang, 5 rupang, tak kisah. Bagi bilion dia RM50 tak ada apa-apa. Jadi kalau dia sebut dia nak bagi upah, nanti saya bagi upah lah, kita memang tak payah risau. Kecuali dia bilioner Haji Bakhil.
tu out lah kan. Memang kita kata walaupun dia kaya, dia kedekut kan. Tapi kalau dia bilion dan biasa, naiknya normal kan. Dia bagi dia upah 500 tu masih tak ada apa-apa. Sebab income dia sebulan 5 juta. Kalau orang pendapatan 5 juta sebulan, 500 ada apa? Macam kita pendapatan, katalah kalau pendapatan 5,000, 5 kupang 50 sen daripada 5,000 tu tak ada apa. Sebab itu nilai dia. Jadi Allah ni maha kaya. Bila kata maha kaya, Allah kata Allah yang nak bagi upah kat kita, nak bagi pahala kita, memang unlimited, sangat-sangat mahal dan tak ternilai. Tak boleh nak sebut. Kita pun tak boleh nak bayar. Sebesar langit, bumi dan seisinya, malah lebih daripada tu. Sebab Allah maha kaya. Itu kelebihan. Kalau kita nak harapkan tu pun tak apa, boleh. Yang penting kita tak harapkan apa-apa daripada manusia. Jadi kalau tiba-tiba lepas kita puasa, ada orang tiba-tiba duk marah kita, duk kutuk kita, sumpah seranah kita, kata kita ni malas puasa. Apalah Syed tak puasa je. Padahal masa tu kita ABC, Allah bagi cuti. Lama pula tu, bulan Ramadan kali tu diuji kita punya ABC 15 hari. Jadi tak puasa sampai setengah bulan. Orang pun dia kata awak ni malas puasa. Kita kata saya cuti nak buat macam mana. Orang pula main tuduh je. Dia kata awak cuti, saya tahulah awak punya cuti 7 hari je. Pasal apa bulan puasa tiba-tiba 15. Kita diuji dengan perasaan tu. Tak apa. Sebab kita tak harapkan pandangan manusia pun. Kita nak pandangan Allah. Jadi tu maknanya konsep ikhlas yang kita nak bina daripada sekarang. Masing-masing dah kena pasang niat. Dengan makna kata apa pun situasi yang kita diuji masa bulan puasa ni, kita dah pun set, kita nak ikhlas. Baik, yang kedua muka surat 47, menanam ilmu mengenai Ramadan. Ini persiapan rohani kita yang hari ni kita tengah buat. Salah satunya kita nak dapatkan ilmu tentang Ramadan. Ada satu kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kat bawah tu, dia sebut wa man amila bi ghairi ilmin kana ma yafsudu akthara mimma yasluh. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, sesungguhnya kerosakan yang dibawanya adalah lebih banyak dari kebaikan. Inilah dia, orang yang buat sesuatu tanpa ilmu sebenarnya lebih banyak merosakkan daripada buat benda baik. Kita kalau puasa tak tahu apa-apa, tahunya puasa tahan lapar dahaga. Maknanya sebenarnya yang lebih banyak kita buat bukannya kita dapat pahala puasa, tak, kita tengah buang masa. Buang masa macam mana? Kan ada tu yang Allah sebut, Nabi SAW sebutkan, berapa banyak manusia yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Ini yang memang banyak orang buat, majoriti. Memang Nabi beritahu majoriti. Kebanyakan orang puasa dia cuma lapar dahaga je. Sebab apa? Sebab dia cuma tahan lapar dahaga dan benda-benda yang membatalkan puasa. Maka secara syariat hukum puasa dia sah. Tak payah qada, tak payah ganti. Tapi pahala dapat tak? Tak dapat. Pahala puasa tak dapat. Pahala taat perintah Allah dapat. Beza tu, beza. Pahala puasa, kalau dapat pahala puasa, maknanya dengan kita puasa tu, maka ada janji, Allah ada janji. Nabi beritahu kat kita, ada janji pahala yang akan kita dapat, antaranya ialah di antara Ramadan. Ini muka surat 49 ni, poin yang ketiga. Itu dia punya janji Allah. Poin yang ketiga tentang memperbanyakkan taubat kepada Allah. Ada dia punya hadis bawah tu, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Solat 5 waktu, kemudian antara Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga Ramadan, adalah pengampunan dosa. Di antaranya selama dia menjauhi dosa besar. Jadi kat sini nampak tak, antara bulan Ramadan ini sampai Ramadan akan datang, itu ada janji dosa kita diampunkan. Selama kita tak buat dosa besar. Dosa besar ni panjanglah cerita dia. Kalau Imam Az-Zahabi dia letak ada 70 dosa besar. Dia ada kategori dia. Antaranya syirik pada Allah. Kita tak bincang yang tu, tapi maknanya normal kita ni dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil apa dia? Pagi ni dah buat dosa kecil apa? Tak apalah, bukan dosa kita, dosa orang lain. Contoh. Mengumpat. Okey, termasuk. Lagi? Menyakiti orang. Kadang-kadang menyakiti orang ni bukan pakai mulut je, pakai mata. Mata kita tu pandang dia jeling-jeling. Menyakitkan hati orang.
Kan? Ya apa dia lah jeling-jeling. Apa yang tak kena dengan kita? Kita kan kalau orang tengok kita jeling-jeling, mesti kita akan bendek. Apa dia ni baju aku koyak ke? Tudung aku sengit ke? Ada yang tak kena ke? Kita rasa tak kena. Menyebabkan orang tak selesa. Ataupun kita pandang muka orang tetapi tak senyum. Pandang dia tapi dengan muka basah. Tengok sebiji muka dia. Dia pun nampak kita, tapi kita tak senyum kat dia. Itu boleh menyakiti. Mesti orang tu akan rasa, kita lah kan, contoh kita, ada orang pandang kita tapi langsung tak senyum. Kita ada rasa kan, ya aku ada buat salah kat dia ke? Semalam ada silap cakap ke? Ke ada, kalau husnuzon sikit, dia ada masalah kot. Tapi kan at least dalam fikiran kita tu ada yang tak selesa kan. Buat orang tak selesa ni, dia bukan sifat orang beriman. Orang beriman ni dia sentiasa menggembirakan orang beriman yang lain. Dan menggembirakan orang beriman yang lain ibadah, dapat pahala. Sebab tu senyum sedekah. Sebab senyum je dapat orang seronok. Katalah semalam bergaduh dengan dia kan, gaduh kumai ni sampai pecah pasu. Hari ni jumpa senyum, lega lah. Dia nampak kita senyum. Semalam kita pecahkan pasu dengan dia. Hari ni jumpa kita, dia senyum. Kita akan rasa lega. Oh, dia dah maafkan ni kot. Dia dah lupa kot cerita semalam kan? Dah settle lah ni kita dengan dia. Itu kata maknanya menggembirakan orang beriman, sedekah. Jadi maknanya itu kadang dosa-dosa kecil macam tu lah kita tak perasan. Kita menyakiti orang. Atau kalau dalam hidup berjiran, kadang bising rumah kita, ganggu orang sebelah, dosa. Hidup berjiran ni memang, kita kata dah nak buat macam mana, kita gaduh tak boleh kawal suara. Gaduh kan? Gaduh dalam rumah, suami isteri gaduh, orang sebelah dengar. Orang sebelah terganggu. Solat dia pun, dia baca Fatihah, tak dengar Fatihah dia baca. Dia dengar orang sebelah punya suara kan. Tambah topik bergaduh, best pula kan. Gosip kan. Nak dengar sangat cerita. Akhirnya tak khusyuk solat dia. Terganggu dia, kita dapat dosa. Tapi kita kata, habis tu tak boleh ke dah gaduh? Memang suara tinggi. Dan kita ada pilihan gini. Sama ada belajar bergaduh dengan suara rendah, atau bergaduh tanpa suara. Sekarang boleh kan, pakai WhatsApp. Kalau nak gaduh jugalah kan. Ataupun buat rumah jauh-jauh. Kalau memang kita ni jenis suara power sangat, kalau bergaduh tak boleh kawal, buat rumah jauh-jauh pada orang. Ataupun selalu sangat minta maaf dengan jiran kita, pasal kita memang selalu menyusahkan hidup dia. Dan minta maaf bukan minta maaf saja, bagi hadiah sekali. Tanda minta maaf. Sekali bagi satu periuk nasi biryani. Contoh kan. Memang dia seronok lah, walaupun selalu dengar kita bergaduh memang tak selesa. Tapi kalau sekali bagi hadiah, dia boleh buat kenduri, mesti dia seronok. Dan itu imbal balik lah, imbal balas dia, supaya paling kurang kita tak menyusahkan sepenuhnya. Sebab Nabi ajar sebenarnya, setiap kali kita buat salah, kita kena follow up, ikut semula, buat benda baik lepas tu. Setiap kali kita buat benda tak baik, buat benda baik. Setiap kali kita buat dosa, buat amal ibadah. Setiap kali kita menyakitkan orang tu, bagi balik benda baik kat dia. Itu kaedah dia, untuk cover cepat-cepat kita punya kesilapan. Kalau anak-anak ni tiba-tiba tertinggi suara dengan mak ayah, cepat-cepat minta maaf. Lepas tu hadiahkan pertolongan. Mak, boleh saya tolong mak? Itu untuk cover balik tadi tersilap. Dan tadi lawan cakap mak, cakap balik dengan mak. Dan mak, sekarang saya nak tolong mak lah. Tadi terlawan cakap mak. Ataupun tak payah tanya nak tolong apa, terus tolong basuh pinggan, terus tolong kemaskan dapur, tolong melap meja, tolong sapu sampah. Jadi dia cover balik. Saya percaya kalau hati ibu pun tengok anak dia ni, memang anak dia nyasyik lawan, tapi kuat menolong juga. Dia lega sikit kan, tak teruk sangatlah perasaan sakit hati tu. Sebab ada imbang. Baik. Kemudian yang keempat, muka surat 50, merencanakan target Ramadan. Ini persiapan rohani. Target kita dalam bulan Ramadan ni nak target apa? Kena ada target. Target apa? Target nak raya lah kan. Target ni maknanya target bulan puasa kali ni, apa yang kita nak buat lebih pada puasa-puasa yang lepas. Sebab kita tahu kita tak mampu nak ambil semua kan. Misalnya nak bagi solat kita tiba-tiba jadi beratus-ratus rakaat, ataupun tiba-tiba semua sekali ni solat pun jadi banyak, tiba-tiba sedekah pun banyak, lepas tu tiba-tiba jadi orang baik, berubah jadi malaikat tiba-tiba kan. Atau tiba-tiba kita puasa kita makin hebat, buka puasa cukup makan kurma saja kan. Kita tak mampu nak jadi baik semua sekali, pilih satu. Kalau tak mampu semua, ambil satu. Yang mana kita nak lebih tahun ni?
Mungkin sedekah kan, yang lepas-lepas kita sedekah biasa-biasa, kali ni kita nak sedekah sungguh-sungguh. Kalau ada surau offer nak buat buka puasa, kita masuk kan, ambil masuk bahagian. Kalau mampu semua kita sponsor. Kalau surau tak offer, kita offer nak buat buka puasa dah, kita nak belanja malam ni buka puasa untuk satu kampung kan, ataupun ada had lah kan, satu kampung tak mampu pula, kita letaklah 50 orang contoh kan, ataupun untuk ejen ke surau je, tak apalah kan, janji setakat mana kita boleh. Itu kalau kita target sedekah. Kalau kita target tak apa, kita nak sedekah tak berapa nak ada duit, kita target solat. Sebelum ni bulan Ramadan kita solat tarawih 8 je kan, ni kita nak tambah. Ataupun sebelum ni bulan Ramadan kita solat tarawih je, malam tu dah tak qiyam dah, tunggu 10 akhir Ramadan je baru qiyam mulai dengan surau, dengan masjid. Kalau rumah tak buat, tahun ni kita nak tambah dari awal 1 Ramadan lagi, kita nak bangun dan tahajud kan? Pilihlah target tu kena ada target. Kalau tidak, puasa kita takkan semakin baik. Dia kena buat puasa kita kali ni lebih baik daripada puasa yang lepas. Lebih baik tu pilih sudut mana nak lebih baik. Atau sebenarnya yang lebih utama, tinggalkan maksiat. Yang rajin mengumpat tu kan, bagi malas sikit bulan puasa. Malas mengumpat, tu bagus. Itu malas yang sangat bagus. Situasi. Saya contoh malam ni, saya ada orang macam kita pun saya tu main macam ni, dekat lah 3. tu ujian. Ujian. Memang mengumpat ni untuk jaga, memang akan diuji. Makin kita nak jaga, makin kuat ujian. Makin kuat, betul. Lagi kita nekat nak jaga, lagi kuat. Lagi banyak gosip datang keliling kita. Dan dia itu nama ujian. Nanti dekat akhirat nanti Allah tak tanya tentang apa yang jadi keliling kita. Yang Allah tanya tentang apa tindakan kita hasil daripada apa yang berlaku di keliling kita. Jadi boleh jadi macam ni, apa yang kita buat. Allah tanya. Yang Allah tanya apa yang kita buat, bukan apa yang orang tu buat. Yang orang tu memang kejadiannya lah. Contoh kan, misal ada orang dalam hidup dia, hidup kita ni ditakdirkan hidup bersama dengan orang yang sangat-sangat suka menyakitkan hati orang. Ujian besar. Setiap hari kita dapat ujian. Kalau berjaya, memang syurga tempat dia. Sebab tu Asiah dapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sebab suami dia Fir'aun. Setiap hari dia dapat ujian. Suami yang sangat menyakiti dia, bukan sekadar batin, zahir pun disakitkan, keimanan dia pun dicabar. Tiap-tiap hari. Itu punca dia dapat syurga di tempat yang sangat tinggi. Jadi kita kalau nak syurga tempat tinggi, memang kena dapat ujian-ujian tu. Lagi banyak, lagi bagus. Lagi sikitlah peluang kita dapat syurga yang tahap tinggi. Itu kalau kita faham, memang kita akan seronok dengan ujian. Kan? Tapi normal lah manusia bila diuji nangis. Kita manusia biasa. Tapi yang nak masuk syurga kan luar biasa. Jadi memang asalnya kita biasa. Kita manusia biasa, tapi dengan ujian tu semua, kita kena berusaha menjadikan diri kita luar biasa, baru layak untuk masuk syurga yang luar biasa. Jadi kat dunia kalau kita rasa tak apalah, kita biasa-biasa, dah ke akhirat masuk syurga biasa-biasa, okey lah. Nak yang luar biasa jugalah. Maka kita kena jadi manusia luar biasa. Tapi itu pilihan. Memang pilihan. Pilihan kita, dan kita lah yang akan dapat hasilnya. Sama-sama kita usahalah, insya-Allah. Baik, muka surat 51 ni menjelaskan tahap puasa. Tapi kita nak cerita satu je, ambil yang tengah. Tahap puasa bawah sekali ni golongan awam tak dapat pahala, yang tadi kita cerita. Ambil yang tengah, puasa golongan al-khusus. Yang ni dah mula dapat pahala. Yang atas sekali puasa golongan khusus al-khusus, ini kita jauh lagi nak sampai. Ini biasanya Nabi, Rasul dan wali-wali Allah. Baik, yang tengah ni macam mana kaedah dia? Nak bagi puasa kita dapat pahala, kunci dia satu je, tinggal maksiat. Jadi kita mungkin selama ni lebih fokus kepada nak tambah ibadah ya, nak tambah sedekah, tambah baca Quran. Kita tak fokus pada nak tinggal maksiat. Jadi sekarang kalau nak puasa kita dapat pahala, tinggal maksiat. Maksiat apa yang kita biasa buat bulan-bulan biasa? Antaranya tadi mengumpat. Dan sebenarnya bulan puasa ni insya-Allah boleh kurang sebab kita lembek, tak larat tu. Jadi kalau rasa nak ngumpat tu, tunggu petang-petang sikit. Sebab petang dah tak larat lah. Kalau ngumpat mungkin baru mula sikit lembek dah. Kalau pagi-pagi dah pergi rumah orang nak mengumpat, memang aktif lah kita. Kan? Penuh tajuk, 1 jam pun masih larat. Kan? Jadi
Itu antaranya mengumpat. Antara lain dosa-dosa lain, dosa mata kan. Ini mungkin senang buat bulan puasa sebab tak buat apa-apa, duduk je depan TV menonton, tengok handphone. Itu kena tengok-tengok lah apa benda yang kita tengok. Sebab dia boleh jadi dosa. Kita tengok je benda yang dosa, maka puasa kita tak ada pahala. Jadi nak dapat pahala, dia kena tinggalkan dosa. Baik, kemudian muka surat 53 memperbanyakkan doa. Dari sekarang kita banyakkan doa, kita minta supaya Allah SWT menjadikan puasa kita puasa yang diterima. Baik, muka surat 55, persiapan jasmani. Ni tadi rohani roh kita. Sekarang jasmani kita nak siapkan apa? Yang pertama, berpesan-pesan. Yang dalam surah Al-Asr kita selalu baca selepas pada majlis kan, kita baca di hujungnya kita sebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tawasau tu maknanya berwasiat. Wasiat ni kerja orang beriman. Bukan tunggu nak mati baru wasiat. Ni mak nak tinggal anak kat rumah kan, boleh je kata ni mak nak wasiatkan jaga adik elok-elok. Anak kita pun risau, mak nak pergi mana kan? Nak wasiat-wasiat ni biasa wasiat orang nak mati kan. Wasiat ni maknanya pesan. Jadi bukan mesti nak mati je. Biasa-biasa pun kita pesan. Orang beriman ni sifat dia suka berpesan-pesan. Jadi pesan-pesan dengan puasa ni termasuk yang kita tengah buat hari ni. Ini kalau orang Arab dia dah buat jadi habit tau, kebiasaan. Masuk Ramadan dia ada sebut doa-doa, dia ada sebut perkataan Ramadan nak bagi kita ingat puasa nak dekat dah. Satu lagi dia biasa hias suasana. Bandar ni ada pelita-pelita Ramadan ni. Kalau dekat buku ni gambar atas ni kecil-kecil ni, kat kulit. Ini pelita Ramadan. Kat Malaysia tak ada. Bentuk dia macam ni. Kat kedai Arab ada jual kot. Pelita kita pelita Hindu kan. Kita duk pakai pelita kecil ada lampu tu, itu pelita Hindu. Hindu punya pelita bentuk macam tu. Kalau pelita Ramadan, dia bentuk dia macam ni. Biasa tengok tak? Kat Malaysia tak biasa tengok kat jalan-jalan. Kalau masjid surau nak buat boleh kan. Kita mulakan budaya baru ni, kat kedai Arab mesti ada jual. Ada setengah perfume dia buat, perfume botol dia bentuk macam ni. Ini pelita-pelita yang memang akan bergantungan di jalan-jalan raya kalau di Arab sana pada masa nak mendekati Ramadan. Itu cara nak ingatkan kita tentang Ramadan. Untuk orang yang suka lupa dah masuk bulan Ramadan duk makan nasi 5 pinggan tadi tu kan. Ni kena pasang dalam rumah. Nak bagi ingat ni bulan Ramadan ni. Nampak pelita tu, ingat ini Ramadan. Tak tahulah nak cari mana. Mungkin kedai Arab jual kot. Saya tak tahu kat. Kalau saya buat poster, anak saudara pandai bikin poster, minta dia bikin poster Ramadan tu. Itu antara tanda kita. Tanda juga kita sayang, cintakan Ramadan dan sebagai sambutan kita. Kita kan kalau nak raya pasang gantung ketupat, kan lampu lilak-lilak kan. Maknanya kita buat sesuatu nak raya. Kenapa nak Ramadan kita tak buat apa-apa untuk rumah kita? Padahal Ramadan ni tamu. Dia tamu nak datang rumah kita. Tamu ni bukan mesti manusia. Bulan Ramadan tu sendiri tamu. Jadi buatlah hias sesuatu. Kalau lampu yang kita dah simpan pasang raya tu, pasang bulan puasa. Itu tanda kita mencintai Ramadan. Baik, itu juga sebenarnya kaedah kita nak berpesan-pesan dengan orang. Ni nak masuk Ramadan. Pasang poster Ramadan depan rumah. Orang lalu je nampak. Dia ingatlah, oh nak puasa dah. Kalau surau masjid lagi boleh pasang, buat banner tu kan. Salam Ramadan, selamat menyambut Ramadan. Itu kaedah kita nak ingatkan orang. Jadi berpesan bukan mesti pakai mulut. Boleh pakai poster, pakai objek-objek macam tu sebagai peringatan. Baik, kemudian yang kedua muka surat 57, memperbanyakkan amalan sunnah. Itu daripada sekarang lagi. Kita ambil konsep muka surat 59. Ada kotak bawah tu mengenai dengan amalan kita. Bawah sekali tiada, zero. Kemudian yang tengah ada dalam kurungan tulis minimum, atas sekali maksimum. Maksudnya ni dalam konteks amalan kita nak tambah bulan Ramadan nanti. Dia konsepnya gini. Kalau sekarang, misal kita ambil satulah sedekah. Sedekah. Katalah sekarang kita langsung tak sedekah. Tunggu bulan puasa baru nak sedekah. Maka kita hanya akan buat amalan minimum. Sedekah minimum bulan Ramadan. Minimum maknanya paling sikit. Sebab bila orang tak biasa sedekah, RM10 kita dah rasa banyak kan. Jadi bulan puasa kita sedekah RM10 je. Sebab tak biasa langsung sedekah.
Tapi bagi orang yang dah biasa sedekah bulan-bulan biasa ni RM10, RM10, RM50 tak rasa apa dah. Sebab bulan puasa kita akan lebihkan. Hasilnya apa? Hasilnya orang yang tak biasa buat amalan sebelum bulan puasa, maka bulan puasa dia hanya akan buat amalan yang sikit je. Sama macam solat. Orang yang tak biasa puasa solat sunat, orang yang tak biasa solat-solat sunat sebelum bulan puasa, dia rasa tarawih tu dah banyak sangat. 8, 20, banyak. Tapi sebenarnya kalau kita biasa solat sunat bulan-bulan biasa, 20 ni tak ada apa. Cuba bilang solat sunat yang biasa, yang rawatib ni. Subuh, solat sunat fajar kan 2 rakaat. Zuhur 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Campur dah 10 dah. Asar 2 qabliyah sebelum asar kan, dah 12. Maghrib 2 selepas, 14. Isyak 2 sebelum, 2 selepas, 14 tambah 4, 18. Witir malam 3 rakaat, 21. Tak ada apa kan 20. 21 tu bulan-bulan biasa memang kita buat. Kalau yang dah biasa buat. Yang tak pernah solat sunat, 20 tiba-tiba tarawih, berasa ya Allah banyak je solat 20 tu kan. Tapi yang dah biasa 20 tadi, 21 tadi dalam bulan biasa, tambah lagi dalam bulan Ramadan lagi 20 pula lagi tarawih malam tu, 41 dia dah buat. Sebab tu kita kena mula dari sekarang. Sebab tu jangan pakai teori yang ni. Ada orang bila nak sedekah, dia simpan duit ni untuk sedekah bulan Ramadan nanti, dengan alasan kita kata kita tak berapa nak ada duit. Kalau sedekah sekarang, habis dah lah bulan puasa nanti. Itu matematik manusia. Matematik manusia 10 tolak 9, 1. Matematik Allah 10 tolak 10 boleh jadi 100. Jadi dalam bab sedekah dia tak boleh pakai matematik manusia. Bila pakai matematik manusia tu yang kita jadi kerekut. Keluar duit, habis, kita rasa gitu. Pakai matematik Allah, Allah kata keluar duit bertambah. Jadi yang tu kita tahu sebenarnya memang sedekah ni memang akan buat kita murah rezeki. Walaupun logiknya kita kata duit dalam poket kita habis, tapi Allah dah janji dalam Quran tu sebut ada 2 situasi. Ni apa perasaan kita akan menentukan kita sebenarnya menerima bisikan syaitan tu bisikan Allah. Dalam Quran ada cerita orang yang takut miskin untuk bersedekah. Dia kata sesungguhnya orang yang bersedekah dan dia takut miskin, begini macam mana kita mafhumnya, kita kata orang yang bersedekah, syaitan membisikkan kemiskinan kepada orang yang bersedekah. Syaitan bisik. Bila kita rasa kalau sedekah duit habis, maknanya kita dah terima bisikan syaitan. Allah dah bagi tahu dah memang tu bisikan. Dan dibagi tahu sedangkan Allah menjanjikan kekayaan dan kemurahan kepada orang yang bersedekah. Jadi kalau Allah janji kita sedekah makin kaya, kita sedekah makin murah rezeki. Ini kalau suami, memang ada banyak teori yang menunjukkan suami kalau dia tak berkira dengan isteri, dia murah rezeki. Suami yang kedekut dengan isteri itu sempit rezeki. Antaranya sedekah. Memang namanya nafkah, tapi dia sedekah pada isteri dia. Sebab sedekah buat kita kaya. Itu janji Allah. Lepas ni bila rasa kalau keluar duit ni habislah, tu syaitan tengah bisik. Cepat-cepat a'udzubillah minasyaitanirrajim. Cepat-cepat halau dia. Memang syaitan tengah bisik. Baik, dalam muka surat 60, poin yang ketiga, persiapan fizikal adalah menjauhi maksiat dan perkara sia-sia. Dan yang keempat, muka surat 63, membiasakan sifat mahmudah. Ini secara fizikal kita nak biasakan tadi. Jadi ada amalan ni. Yang pertama tadi kita kata untuk fizikal kita nak selalu pesan-pesan. Yang keduanya memperbanyakkan amalan sunat. Yang ketiganya tinggalkan maksiat. Dari sekarang lah. Tu yang duk tengok drama kat TV tu, ada drama yang bulan puasa ni tak habis siri dia. Kalau tak berhenti sekarang, tak berhenti bulan puasa. Tak tengok alhamdulillah. Saya pun tak ada TV kat rumah. Ada peti TV ada tapi tak pernah buka. Ada tamu je buka. Jadi maknanya kita kata nak kena sedia dari sekarang lah. Maksiat apa biasa buat, kena tinggal dari sekarang. Dan kemudian biasakan dengan perangai-perangai yang baik, sifat-sifat mahmudah. Antara sifat mahmudah paling simple, bangun awal. Tidur awal, bangun awal. Nanti bulan puasa nak kena bangun awal kan. Jadi ni anak-anak pun
Kesian kat mak kan. Mak duk masak sorang-sorang tengah-tengah malam. Bagilah mak semayang. Solat sunat, bangun tahajud kan. Mak tak sempat tahajud sebab duk siapkan sahur kita. Kan, sahur anak-anak kan. Maknanya tolong bangun awal. Bangun awal, tidur awal. Kita pun tak apalah, kita niatkan ibadah. Dan mungkin bagi yang masih datang haid kita dalam tempoh haid itulah kita nak maksimumkan mempersiapkan makanan buka puasa dan sahur. Nak dapat pahala puasa, kita tolong siapkan. Ajar anak-anak dara kita kat rumah macam tu juga. Anak-anak dara ni kadang bila time dia tak puasa, dia tidur sampai ke siang. Ni kita nak ajar bangun juga waktu dia time dia tak boleh solat tu lah dia bangun. Nanti lepas siap masak-masak sahur, dia boleh sambung tidur lah kalau memang nak tidur. Tapi tolong siapkan sahur supaya dapat bagi orang yang mungkin mak boleh solat kan, bagi mak tu boleh solat malam, boleh qiyamul lail, boleh tahajud. Sebab dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Quran. Itulah ibadah yang dia boleh buat untuk dapatkan pahala orang berpuasa. Baik, insyaAllah sampai situ tu beberapa persiapan yang kita boleh buat untuk beberapa hari lagi ni. Dah boleh mulakan lah. Nak sedekah ke boleh mula kan. Nak tambahkan amalan sunat boleh mula. Maksiat-maksiat kita biasa buat tu, kita dah kena start tinggalkan. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ni diterima di sisi Allah SWT. Doakanlah, kita saling mendoakan antara satu sama lain. Saya doakan semua dan minta semua juga doakan saya untuk kita sama-sama mendapatkan Ramadan yang mulia ni sebagai Ramadan yang mengubah diri kita, yang menjadi madrasah sekolah kepada kita, yang menjadikan diri kita lebih baik selepas daripada Ramadan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Bismillah.